اللهم ارحمنا بالقرآن. Ustaz, jadi kalau penyampaian Al-Quran itu kebanyakan kan menerusi lisan dan dipelihara hafazan di dada mereka, Ustaz, apakah sebabnya para sahabat ataupun para tabi'in pada zaman itu mengekalkan daya hafalan yang sangat tinggi? Apa yang sebabnya that caused them to have a good memory, Ustaz? Ustaz Farid mungkin? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita tengok kalau nak bezakan dari zaman sahabat sama zaman kita sekarang sebenarnya dua-dua ada cabaran masing-masing. Zaman sahabat dia punya cabaran is yang tadilah, dia tak ada mushaf yang lengkap untuk dia tengok. Macam maksudnya menghafal dengar dan dia hafal. Jadi itu satu keajaiban yang anda tak tahu kalau zaman sekarang masih ada boleh buat macam gitu. Itu tapi dalam suasana yang sama juga, sahabat masa tu memang diorang fokus dengan suasana yang semangat untuk perjuangkan Islam tadi, untuk menghafal Al-Quran dan dengan Al-Quran lah semua. Dengan qiyamul lail semua kan. Allah alam macam mana diorang punya revise kan. Tapi kalau kita tengok pada zaman sekarang, dia cabaran dia Quran dah ada di depan mata. Kita cakap Quran, nak beli Quran sekarang tempat handphone semua dah ada Quran. Betul tak? So semua dah ada depan mata, tak payah nak macam susunan dari zaman sahabat tadi kan, nak kena susun ni semua gini-gini. Jadi kita ni sebenarnya kat sini kita dah ada kat depan mata ni, handphone dah ada, hard copy punya Quran. Tapi kita kadang-kadang dengan cabaran is dengan nafsu kita. Dengan nafsu kita, dengan suasana kita. Maybe kalau tempat Singapore, dia punya cabaran dia is balik je, walaupun sekolah tahfiz, kadang-kadang balik pun still nak kena tengok TV. Betul tak? Distraction dia lebih. Mesti nak kena ada hiburan juga kan. Betul. Jadi kalau hiburan tu zaman dahulu pun ada hiburan dia juga, tapi kita tak tahu riyadhah dah macam mana. Tapi itulah cabaran kita pada zaman sekarang dan zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat semua. Jadi itu nak cakap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat orang Arab, tak semestinya. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang, kalau anda tengok pernah tengok tempat Facebook ada anda boleh scroll sekali bila tengok ada tempat negeri tak pasti kat mana, dan dia menghafal Al-Quran tu dengan cara yang terdahulu punya tau. Kalau ustaz pernah tengok lah tempat papan, dan dia menghafal. So macam suasana dia, kita tengok suasana dia semua hafal macam tempat pesantren lah. Tapi dengan atas usaha dia untuk nak menghafal tadi, usaha tadi yang mencapai dia untuk boleh menghafal. Satunya nak kena ada usaha. Kalau kita walaupun Quran di depan mata, tapi kita tak usaha untuk membaca, untuk menghafal, dia tak akan itulah, tak jadi kita punya habit untuk bersama dengan Al-Quran. Jadi kita tak boleh cakap kerana Nabi SAW ataupun sahabat semua orang Arab jadi mereka hafal senang, tak boleh gitu. Betul. Kerana kalau kita pun realise ramai yang orang-orang ajam sekarang pun hafal Quran, Ustaz. Betul. Jadi kita punya kita nak ke tak nak, Ustaz, nak usaha kita. Dan mungkin juga pada zaman kita ini, kita juga bergantung kepada, kita ada banyak kemudahan. Macam phone kita ini, kita nak simpan ataupun store ataupun retrieve balik semula data semua senang. Contohnya kalau kita ada phone number, nombor telefon, tak payah hafal lagi. Sekarang cuma kalau dulu sebelum ada zaman handphone, kita hafal nombor-nombor telefon nenek kita kan, nombor pakcik kita semua kita hafal. Sekarang mungkin kena check. Jadi mungkin kerana adalah kemudahan inilah jadi ataupun distraction jugalah. Okeylah, jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah nanti kita juga akan menanyakan Ustaz tentang cara-cara ataupun teknik untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran lah. Jadi viewers jangan ke mana-mana kita chat lagi, insyaAllah kita akan tanya Ustaz Farid Okeylah, kita balik kepada sejarah Ustaz Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada masalah tentang pembacaan Al-Quran, para sahabat akan terus rujuk pada Nabi SAW kalau ada untuk mendapat jawapan dalam segi bacaan lah Ada contoh-contoh yang boleh Ustaz kongsikan, Ustaz? Para sahabat bila menerima, mereka usaha untuk menghafal berulang-ulang kali.
Tadi saya sebutkan Al-Quran diturunkan dalam bentuk berperingkat-peringkat. Dia tidak turun sekaligus. Jadi tiap kali Al-Quran diturunkan, setiap kali itulah para sahabat akan berusaha untuk menjaganya. Kan berulang kali dia akan ulang-ulang kaji ayat yang tadi tu, kemudian menulis. Sistem berjumpa dengan guru, al-ardu wat talaqi. Rasulullah telah membentangkan bacaan yang benar. Para sahabat mendengarkan ini adalah bacaan yang benar. Lalu sahabat harus juga membentangkan bacaan kepada guru. Jadi ini adalah sistem yang mesti ada di dalam pengajian Al-Quran. Walaupun di zaman sekarang Ustaz. Mesti kena ada. Contohnya macam mana kalau kata lelaki macam mana itu? Kalau zaman sekarang kita lihat al-ardu tu ada, tapi bukan daripada guru. Al-ardu pelajar datang itu membentang bacaan, guru hanya simak mendengar sahaja. Itu zaman sekarang. Jadi bentuk al-ardu boleh berbagai jenis lah. Ada yang hanya guru membaca tapi pelajar mendengar. Tapi tidak boleh berlaku pada Al-Quran, sebab Al-Quran pelajar mesti nak baca. Confirm dari dengar. Tapi boleh berlaku juga al-ardu daripada pelajar yang datang membaca, guru mendengar saja boleh. Kalau salah dia tegur. Tapi kalau hanya guru yang membaca al-ardu sahaja, membentangkan bacaan tapi guru simak sahaja dengar, itu dalam pengajian mungkin hadis, matan-matan hadis boleh. Tapi untuk Al-Quran tak boleh. Jadi kita tak boleh dengar Syekh Abdul Rahman Sudais, kemudian kita berguru dengan Syekh Abdul Rahman. Tak boleh. Tak boleh sini. Itu kalau daripada Syekh Abdul Rahman Sudais ada perantaraan media. Talaqi. Sebab tu istilah talaqi adalah berjumpa. Al-ardu pembentangan. Yes, YouTube ada pembentangan tapi dia tak ada talaqi. Dia tidak berjumpa. Perbincangan berjumpa juga seperti apa? Media. Mungkin kita gunakan platform Zoom. Beberapa ulama kontemporari meletakkan syarat. Adakah boleh bertalaqi? Lagi-lagi yang bersanad, boleh tak kalau kita bertalaqi dalam bentuk media seperti Zoom? Ada yang tidak membenarkan. Ada yang kata mesti berjumpa. Ada yang kata boleh bersyarat. Internet kena kuat dan sebagainya. Kan? Kira COVID pun samalah dia punya syarat. Itu terkecuali. Itu terkecuali sebab apa? Darurat lah. Itu darurat. Ya, betul. Kemudian selepas habisnya darurat itu, ramai yang menggunakan platform itu sebagai mengambil kesempatan. Saya teringat Syekh Isa Ahmad Isa Maksarawi masih hidup lagi, kan? Katanya apa? Dia lebih cenderung untuk sistem talak berjumpa. Kerana apa? Daripada berjumpa ini, kita dapat melihat etika seorang guru. Sampai gitu sekali dia kata. Kalau kita belajar Zoom, kita tak tahu belakang Zoom ni guru sedang buat apa. Sampai gitu sekali. Dia kata sistem talaki ni berjumpa bukan hanya sebab kita nak baca Al-Quran. Akhlak guru tu terhadap Al-Quran macam mana? Kan? Pakaiannya tu bagaimana terhadap bacaan Al-Quran. Begitu sekali perbincangan dia. Tu saya rasa memang Ajib saya. Betul. Walaupun keras tapi kita perlukan orang-orang yang sebegini untuk memperkemaskan lagi pengajian-pengajian Al-Quran. Contoh-contoh yang boleh saya sampaikan tentang bukan kesalahan dah yang direkodkan, dan ada hadis yang mengatakan jangan kamu menulis selain daripada Al-Quran daripada ku. Kan? Kalau berlaku penulisan selain daripada Al-Quran, maka hapuskan. Hadis ini disambung, barang siapa yang berdusta atas diriku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berjaga-jagalah, nerakalah tempat kamu. Jadi para sahabat mustahil dia nak baca yang salah. Sebab tu dia teliti dalam menjaga hafazannya. Tapi ada beberapa rekod seperti asar dan hadis yang menceritakan tentang Rasulullah pernah menegur bacaan. Ada. Okey, antaranya adalah hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Katanya apa? An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Hadis ini dalam bentuk rajul, tidak membuka aib sesiapa pun. Seorang pemuda qara'a falahana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arshidu akhakum. Rasulullah mendengarkan bacaan seorang pemuda, itu bacaan Al-Quran. Kalau bacaan lain tak penting untuk direkodkan, kan? Sehinggalah direkodkan gini, maknanya bacaan Al-Quran falahana, iaitu berlaku kesalahan. Kata Rasulullah apa dia? Arshidu akhakum, bimbinglah saudara kamu. Proses Al-Quran mesti ada. Pengajian Al-Quran mesti ada al-ardu wa talaqi, kan? Dalam at-talaqi betul ada musyafahah. Musyafahah ni mengambil daripada sebutan mulut guru kamu. Kemudian adanya irsyad, bimbingan. Sebab tu kita jadi guru Al-Quran ni, kan, kita jangan mencerca anak murid.
Kadang kita rasa macam kita ni hebat, tapi kita lupa yang bagi kita ni hebat siapa. Kadang kita rasa ngaji 20 tahun tapi tak faham-faham. Jangan. Hak Al-Quran bukan hak kita. Mungkin dia dah usaha 20 tahun, tapi Allah belum mengizinkan. Kan? Kita ni yang tahu banyak, jangan mendabik diri kita. Esok Allah tarik nikmat. Itu yang perlu kita didik diri kita. Kan? Kemudian ada berlakunya penulisan, documentation. Yang kita lihat daripada para sahabat, dia menulis itu adalah documentation. Documentation adalah perkara yang sangat penting untuk kita merakamkan segala apa-apa pun. Documentation yang kita boleh lihat hari ini adalah seperti program kita hari ini. Itu merakamkan supaya terpahat segala apa yang kita bincangkan hari ini boleh menjadi manfaat kepada orang yang melihatnya. Okay? Mungkin boleh bertahan sehingga 20 tahun. Semoga Allah memberikan membalas jasa baik kepada ustaz dan kepada producer ini. Okay? Allahu a'lam bissawab. Jadi ustaz, apa tu kalau tadi viewers kita ada terdengar ustaz ada memegang ijazah 10 qiraat ustaz Sughra dan Kubra ustaz Jadi mungkin ustaz boleh kongsikan sedikitlah summarize apakah itu ilmu qiraat ustaz, dan mungkin ada sedikit contohlah kalau ada perbezaan di antara satu bacaan satu dan yang lain ustaz. Qiraat dari kata dasarnya adalah daripada perkataan qara'ah, itu membaca. Qiraat kan daripada singularnya adalah qira'ah, tapi kalau jamaknya adalah qiraat. Itu jenis bacaan yang ada di dalam Al-Quran, berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Baik. Qiraat yang selalu disalahertikan oleh masyarakat adalah ini slang Arab bunyinya begini, slang Arabnya bunyi begini. Okay. Sebenarnya dia bukanlah slang Arab, tapi ada beberapa faktor. Sebenarnya qiraat ini ada dahulu sebelum ada slang Arab. Okay, bukannya sebab ada slang Arab berlakunya qiraat, tidak. Tapi sebab hikmahnya adanya qiraat untuk memudahkan orang Arab yang berbeza lidah. Jadi orang salah faham bahawa qiraat ni kalau orang Arab ni kat sini lidah dia lain, jadi qiraat dia jadi macam gini. Tak. Qiraat tu turun dahulu. Jadi ada hadis tentang inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Quran ini kan diturunkan dengan 7 letters. Sab'atu ahruf. Dia bukan 7 qiraat. Tapi ada ulama menterjemahkan dengan 7 qiraat. Ini adalah pandangan yang kurang sedikit lah. Tapi ramai mendefinisikan 7 letters adalah 7 faktor yang berlakunya pelbagai qiraat. Kalau kita tahu tentang peristiwa salat kan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk apa? Daripada banyak kepada kurang, diskaun. Tapi berbeza pada qiraat, daripada satu huruf Rasulullah request lagi untuk tambah lagi. Fa astazidunani. Kemudian Rasulullah berjumpa dengan Jibril alaihi salam, minta lagi tambah lagi sehinggalah sab'atu ahruf kan, faqra'u ma tayassara min. Rasulullah kata apa? Dah cukup mudahlah 7 letter ni, maka bacalah apa yang mudah daripadanya. Kemudian Rasulullah mengajarkanlah pada para sahabat dengan bacaan ni. Sahabat A mewarisi bacaan A, kemudian bacaan B, mungkin ada satu sahabat mendapat dengan 2-3 bacaan, dan sahabat B mendapat dengan beberapa bacaan. Buktinya adalah ada sahabat yang tak menerima bacaan ni, dan sahabat ini tidak menerima bacaan ni pada hadis yang panjang. Yang mana hadis Umar bin Khattab, bila dia diarahkan untuk mewakil satu bala tentera, dan salah satu daripada sahabat yang lain iaitu Sayyidina Hisham mewakili, kemudian Sayyidina Hisham mengimami salat Isya, membaca surah Al-Furqan. Sayyidina Umar daripada luar mendengarkan bacaan ni lain macamnya bunyinya ni. Sayyidina Umar ni dia apa? Garang. Kata apa? Aku akan tunggu Sayyidina Hisham habis salat, nanti dia. Jadi selesainya salam, ditariknya Hisham tu pada lehernya tu. Allah Alam sama ada digenggam ataupun diambil ridak ni, sebab ada hadis tu ada perkataan ridak. So Allah Alam sama ada diambil kain, dicekup lehernya tu ataupun digenggam tangannya pada collarnya. Betul marah. Marah betul. Siapa ajar kamu baca macam ni? Sayyidina Hisham kata, Rasulullah ajar kamu. Saya tipu kamu dusta. Tidak betul. Rasulullah mengajarkan. Okey, tarik itu jumpa Rasulullah. Ya, Khalifah Umar kata apa? Rasulullah tak pernah ajar aku baca begini.
kamu jangan tipu. Kita jumpa Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah, lafaz pertama yang Rasulullah SAW ucapkan apa? Wahai Umar, lepaskan dia. Tak lepas lagi. Dia tarik tu daripada awal, tak lepas lagi. Apa yang berlaku? Kemudian Sayyidina Umar menceritakan lah. Sayyidina Hisham pun menceritakan juga. Dan Rasulullah kata, senang saja. Wahai Hisham, baca. Hakaza unzil. Macam inilah diturunkan. Sayyidina Umar baca. Hakaza unzil. Kemudian Rasulullah akhirin dengan hadis tadi. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah apa yang mudah bagi kamu. Bagi saya itu sajalah saya boleh kongsikan tentang Al-Qiraat. Tabarakallah Ustaz. Jadi sebagai pemegang ijazah 10 qiraat Ustaz kita kan kenal lah semua bacaan yang berbeza kan. Pernahkah Ustaz membaca qiraat-qiraat yang berbeza ataupun yang kurang familiar lah semasa imam di masjid-masjid tempatan Ustaz? Ada 1 tahun saya rasa 2 Ramadan yang lepas saya meminta izin ustaz yang bertugas di satu masjid ni, bukan terakhir, yang ni tarawih yang terakhir. Saya minta, boleh tak saya bawa dengan qiraat? Ustaz tu kata, fadal, silakan. Semua 20 rakaat Ustaz? 20 rakaat. Saya cubalah. Saya cuba, tapi saya bawa juz Ammar sebenarnya. Jadi saya bawa dengan riwayat Khalaf an Hamzah daripada Tariq qiraat Kubrah. Saya cubalah bawa. Kemudian witir saya bawa yang lain. Alhamdulillah smooth lah. Itu pertama kali saya cuba bawa sebagai pendedahan kepada masyarakat. Namun ada cabaran. Risiko yang pertama adalah kita sudah umumkan. Mungkin ada jemaah datang lewat. Saya memang dah ready. Lepas salam, lepas habis solat ni, mesti ada orang datang. Memang confirm ada orang datang. Jadi ada jemaah datang. Ustaz, why you read An-Nis? Kita baca kul a'udzu birabbin nas, riwayat Ad-Duri kan, daripada Abu Amr baca dengan kul a'udzu birabbin nis. Why you read An-Nis? Saya dah declare. Saya dah announce lah. Jadi maybe you come late. Abi dia kata can read like that. Yes, part of ilmu qiraat lah. Kan? Tapi selalunya jarang lah tempat masjid yang saya tahu di Singapura ni dia tempat siglap lah yang selalu tahwi maghrib isyak mesti imam tu akan bawa dengan qiraat. Yang dulu lain ustaz siapa yang bawa yang tempat siglap? Syafiq pun pernah bawa. Syafiq dulu, tapi Ustaz Syafiq dah berpindah ke Masjid Darul Ghufran. Saya Abdullah Hussein. Ustaz Syafiq yang selalu bawa. Tapi bagus juga, alhamdulillah. Walaupun satu masjid, walaupun kita tengok tu satu yang macam unik orang cakap saya rasa kalau nak buat tempat masjid-masjid lain ni, saya kalau sekali kadang-kadang kita buat tu jadi tak ada, jadi ada feedback lah, ada komplain lah kan, macam gitu kan. Jadi tu cabaran saya. Kemudian yang saya buat 20 rakaat tu ada dah beratus orang. Dia kata boleh buktikan qiraat ini adalah benar. Jadi ada feedback negatif. Orang Melayu sendiri ke ataupun ini Indian community lah, jemaah Indian Muslim. Tapi dia bertanya bukan nak menguji. Dia kata ada tak sumber berkenaan ni? Kali bila saya yakin jadi bila saya sampaikan daripada hadis yang Umar dengan Hisham tu, masya-Allah, dia kata perkara ni perlu disebarkan. Sebab apa? Saya pun bagi tahulah bahawa perkara-perkara dipelajari oleh orang-orang yang khusus, kan, golongan-golongan khusus yang mewarisi ilmu ini. Tapi sebagai pendedahan kepada masyarakat tak ada masalah. Siapa nak belajar kena ikuti disiplin dia. Itu adalah feedback yang baik lah. Kemudian ada pula jemaah yang dah standby. You cannot read like this. You want to do this, you read at your home. Dan ganggu dia jemaah. Okeylah. Senyumnya kita nak buat apa kan. Jadi ni antara cabaran yang saya hadapi lah ketika mengimami di Singapura. InsyaAllah betul lah kata Ustaz ni. Kita harus kadang mengikut cara bacaan lah di yang kebiasaan lah. Tapi kalau kita nak baca qiraat yang lain, sebaiknya imam kita mengumumkan lah. Right? Dan kita kena get ready lah for feedback dan kerana the reason why we are doing it is also to sebagai pendedahan kepada masyarakat. اللهم ارحمنا بالقرآن